Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Cikgu Hafiz. Jadi untuk video kali ini kita dah masuk topik yang baru, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Ini adalah bab 8 untuk matematik tingkatan 4. Jadi macam style cikgu tak ada bagi mukadimah walaupun kita baru masuk sesuatu topik yang baru. Jadi apa yang cikgu akan buat adalah cikgu akan ajar seiring dengan soalan yang kita jumpa nanti. Jadi kita terus pergi kepada soalan pertama yang akan kita buat. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, soalan yang minta ataupun tanyakan julat itu adalah soalan yang paling senang sekali. Sebab apa? Contoh macam A ni, dia bagi kita satu set data. Okey, nak cari julat, kamu tengok nombor yang paling besar, kamu tolakkan dengan nombor yang paling kecil. Jadi kat sini untuk A ni, nombor kita yang paling besar adalah 7. Nombor kita yang paling kecil adalah 2. Jadi julat kita sama dengan 5. Okey. 1 A. Julat sama dengan 7 tolak 2 sama dengan 5. Okey. Seterusnya dia tanya julat antara kuartil. Okey, sebelum kita buat julat antara kuartil, kita kena susun dulu siri data yang dia bagi ni dalam tertib menaik. Okey, kat sini kita ada 2, 6, 3, 7, 3, 5, 4. Jadi bila kita susun dalam tertib menaik, dia akan jadi 2, 3, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, kalau tak nak tertinggal, boleh je setiap kali kamu tulis 2 kamu potong. Okey, lepas kamu tulis 3, 3 potong 3, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Makna kata semua ni kita dah tuliskan. Okey, make sure dalam tertib menaik Lepas dah buat dalam tertib menaik, kita kena tentukan dia punya median dahulu. Soalan tak tanya median, tapi kita kena buat median dahulu. Median merujuk kepada nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi kamu bahagikanlah sama rata antara kiri dan kanan bagi si data ini. Jadi kita akan dapati 4 ini berada di tengah-tengah. Maka 4 ini kita panggil sebagai kita punya median. Okey. Lepas dah tentukan apa kita punya median, kita kena tentukan pula apa kita punya kuartil pertama. Kuartil pertama, kedudukan dia akan berada di antara nombor-nombor sebelum median. Okey, makna kata kuartil pertama tu kedudukan dia mesti antara 2 hingga 3 ni. Okey, dia mesti sebelum nombor median tu. Okey. Dan kuartil pertama akan berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi kat sini sebelum nombor median tu kita ada 2, 3, 3. Nombor kat tengah-tengah adalah 3. Maka 3 ini adalah kita punya kuartil pertama. Okey. Seterusnya nak cari kuartil ketiga. Kuartil ketiga akan berada di antara nombor-nombor selepas nombor median. Nombor median kita tadi 4, betul? Jadi kuartil ketiga akan ada selepas nombor 4 ni. Okey, cuma kedudukan dia samalah dekat tengah-tengah. Kalau tengah-tengah antara 5, 6 dengan 7, yang kat tengah-tengah adalah 6. Jadi 6 ni adalah kita punya kuartil ketiga. Okey. Kenapa nak kena cari kuartil pertama dengan kuartil ketiga ni? Sebab soalan tadi dia minta julat antara kuartil. Julat antara kuartil, rumus dia adalah julat antara kuartil, rumus dia adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi kuartil ketiga kita adalah 6. Tolak dengan kuartil pertama kita adalah 3. Jadi julat antara kuartil kita sama dengan 3. Boleh? Ini untuk soalan yang A. Seterusnya soalan yang B. Okay, dia bagi kita satu siri data yang lebih banyaklah nombor dia. Okay, kita ada 20, 10, 14, 17, 10, 16, 15, 19 dan 12. Jadi mula-mula sekali kita kira je lah julat paling senang. Tak payah buat apa-apa, kita just tengok nombor paling besar. Dekat sini nombor paling besar dia 20. Okay, nombor paling kecil dia adalah 10. Jadi kita just tolakkan je lah. Okay. Jadi untuk soalan 1B, julat dia adalah
20 tolak dengan 10 sama dengan 10. Ni kita punya julat. Seterusnya, ya. Kejap-kejap, Pangan tengah buat kerja. Okey, seterusnya nombor-nombor yang dibagi ni cikgu tulis semula. Cikgu tak susun lagi, cikgu nak tulis balik je. Okey, kita ada 20, 10, 14 20, 10, 14 17, 10, 16 17, 10, 16 15, 19, 12 15, 19 dan 12. Okey, sekarang baru cikgu akan susun dalam tertib menaik. Jadi kalau tertib menaik, mula-mula kita ada 10 ada 2 kali. Okey. Lepas tu kita ada 12. Kita ada 14. Kita ada 15, 16, 17, 19 dan 20. Okey. Lepas dah susun dalam tertib menaik ni, kita tentukan mana kita punya median. Median adalah nombor yang ada kat tengah-tengah. Okay, bahagilah sama rata antara kiri dan kanan. Jadi kita akan dapati 15 ni duduk kat tengah-tengah. Jadi 15 ni adalah kita punya median. Okey, lepas dah tentukan mana kita punya median, baru kita boleh tentukan mana kita punya kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama dia akan berada di antara nombor-nombor sebelum nombor median. Okey, nampak? Sebelum nombor median. Sebab tu cikgu buat bracket sebelum 15 ni. Dan kedudukan dia mesti dekat tengah-tengah antara nombor-nombor ni lah. Okey, jadi kalau kat tengah-tengah, dia mesti duduk kat sini. Betul tak? Dua nombor kiri, dua nombor kanan. Kita bagi sama rata. Okey. Disebabkan dia berada di antara 10 dan 12, jadi kita buat je lah 10 tambah dengan 12, kemudian bahagi dengan 2. 10 tambah dengan 12, kamu akan dapat 22. 22 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 11. Jadi 11 ni adalah kita punya kuartil yang pertama. Okey, sekarang kita tentukan pula kita punya kuartil ketiga. Kuartil ketiga dia akan berada di antara nombor-nombor selepas median. Okey, selepas median, dan kedudukan dia mesti kat tengah-tengah lah, antara 16, 17, 19 dan 20. Jadi kalau duduk tengah-tengah, dia mesti di antara 17 dan 19. Okey, disebabkan dia di antara 17 dan 19, maka kita akan buat 17 tambah dengan 19 bahagi dengan 2. So nanti kamu tekan je lah kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 18. Jadi 18 ni kita punya kuartil ketiga. Okey, dah tentukan kuartil pertama, kuartil ketiga. Kita tolak je lah. Julat antara kuartil sama dengan 18 tolak dengan 11. Okey, 18 tolak dengan 11, kita akan dapat 7. Ni kita punya julat antara kuartil, iaitu 7. Sekarang kita buat pula untuk soalan C. Soalan C sama juga. Mula-mula kita tentukan julat dia. Nombor yang paling besar tolak nombor yang paling kecil. Nombor yang paling besar dekat sini adalah 2.6. Nombor yang paling kecil dekat sini adalah 1.8. Jadi nombor 1 C. Julat dia akan jadi 2.6 tolak dengan 1.8. Okey, tekan kalkulator. 2.6 tolak 1.8 sama dengan 0.8. 0.8. Okey, ini julat kita lah. Seterusnya kita kena susun dalam tertib menaik. Cuma sebelum susun tu, cikgu nak tulis balik siri nombor yang siri nombor yang dia bagi kat kita ni. Okey, 2.0, 1.8, 2.3, 2.0, 2.6, 2.4, 2.5, 2.1. Okey, sekarang kita susunlah dalam tertib menaik. Okey, tertib menaik. Jadi mula-mula sekali 1.8. Seterusnya 2.0. Okey, 2.0 ni ada 2 kali. Okey, lepas tu 2.1, 2.3,
2.4, 2.5 dan 2.6. Okey, lepas dah susun, sama juga kita akan tentukan mana kita punya median. Median nombor yang duduk tengah-tengah antara siri nombor yang secara menaik ni. Jadi kalau kita bahagikan tengah-tengah, kita akan dapati 4 kiri dan 4 kanan. Jadi lebih kurang tadi juga dia akan ada kat tengah-tengah macam ni. Kedudukan dia berada di antara 2.1 dan 2.3. Jadi apa median kita? Senang je. 2.1 tambah dengan 2.3 bahagi dengan 2. Okey, tekan kalkulator. 2.1 tambah dengan 2.3 sama dengan 4.4 bahagi dengan 2. 2.2. 2.2 ni kita punya median. Okey, seterusnya kita tentukan apa kita punya kuartil pertama. Okey, ingat kuartil pertama kedudukan dia akan berada di antara nombor-nombor sebelum nombor median. Okay, sebelum nombor median tak termasuk yang median tengah-tengah cikgu buat tu, tak masuk. Okey, dan dia berada di tengah-tengah antara nombor-nombor tersebut. Okey, jadi antara 1.8, 2.0, 2.0 dengan 2.1 ni kalau kat tengah-tengah dia kat sinilah. Dia akan berada dekat 2.0 dan 2.0. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, dia akan jadi 2.0 tambah dengan 2.0, kemudian kamu bahagikan dengan 2, kamu akan dapat balik 2.0. Kalau tak percaya, kamu tekanlah. Okay? So 2.0 ni kita punya kuartil pertama. Okay, sekarang kita tentukan pula mana kita punya kuartil ketiga. Kuartil ketiga dia akan berada di antara nombor-nombor selepas nombor median. Jadi jangan buat bracket kat median. Median tak termasuk, kena ingat benda tu, dia mesti selepas nombor median. Jadi dia akan berada di tengah-tengah antara 2.3, 2.4, 2.5 dengan 2.6. Jadi kalau kat tengah-tengah kat sini okay, kalau kat tengah-tengah tu di antara 2.4 dengan 2.5, maka kita buatlah 2.4 tambah dengan 2.5 bahagikan dengan 2. Tekan kalkulator. 2.4 tambah dengan 2.5, okay, dapat 4.9. 4.9 ni kamu bahagilah dengan 2, kamu akan dapat 2.45. Ni kita punya kuartil ketiga. Dah dapat kuartil pertama, dapat kuartil ketiga, bolehlah kita buat kita punya julat antara kuartil. Jadi julat antara kuartil kita adalah sama dengan 2.45 tolak dengan 2.0. Okey, jadi kita akan dapat 0.45. Okey, siap untuk yang C.